Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara ke? Ada sesiapa boleh tolong respon? Boleh. Boleh. Okey, baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Okey, baik. Kita mula insya-Allah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi mengizinkan kita untuk kita terus bersama-sama dalam sesi perkongsian kita di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Baik, alhamdulillah, sekali lagi pujian pada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita ruang dan peluang. Bukan hanya keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Taala memudahkan kita untuk kita bersama-sama dapat berhimpun di sini pada hari yang penuh kemuliaan ini. Dan ya, walaupun kita diuji dengan PKP, terutama yang duduk di Selangor, yang duduk di wilayah persekutuan, okey, lalu kadang-kadang kita lost track. Hari ini hari Jumaat, kita tahu mungkin salah satu kelebihan untuk kita menghadiri kelas-kelas seperti ini adalah dia mengingatkan kita kepada hari ini hari Jumaat, ini hari Khamis. Lalu kita tidak lupa bahawa ada kelebihan tertentu yang datang pada hari Jumaat. Antaranya adalah untuk orang-orang yang berselawat kepada Nabi SAW, yang memperbanyakkan selawat. Kita hari-hari kita berselawat kepada Nabi SAW. Dan kelebihan untuk orang-orang yang memperbanyakkan selawat dan orang-orang yang membaca surah-surah tertentu seperti surah Al-Kahfi. Begitu juga ada orang-orang yang berdoa pada hari Jumaat, kerana ada satu waktu yang mana Nabi SAW menyebutkan tidaklah seorang hamba tu dia berdiri berdoa meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu tersebut, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan doanya. Dan semua ni datang pada hari Jumaat. Lalu alhamdulillah, insya-Allah kita akan meneruskan perkongsian kita, di mana pada sesi sebelum ni kita dah bercerita tentang asbabun nuzul. Okey, daripada mana datang asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah salah satu daripada cabang pengajian yang diceritakan pada zaman moden ni, dia masuk dalam ulumul Quran. Tapi kalau kita patah balik mengikut sejarah, maka kita dapati bahawa asbabun nuzul adalah daripada termasuk dalam kajian-kajian riwayat. Sebab tu kita tengok orang-orang terdahulu pada kurun-kurun yang pertama, maka yang menulis tentang asbabun nuzul sama ada dalam buku hadis, mereka masukkan dalam buku hadis, ataupun orang-orang yang berkecimpung dalam dunia periwayatan. Nanti kita akan tengok siapakah antara golongan-golongan ini. Okey. Baik, pada sesi yang lepas kita dah ceritakan tentang takrif asbabun nuzul, dan insya-Allah pada kali ini kita akan sambung dengan bentuk-bentuk asbabun nuzul. Baik. Asbabun nuzul, okey, kita cerita asbab adalah sebab-sebab an-nuzul, penurunan, sebab-sebab penurunan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Taala nak melakukan sesuatu, maka kita tidak mempersoalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Kerana apa? Kerana Allah itu Tuhan. Lalu Tuhan ada sifat-sifat yang nak menunjukkan bahawa dia Tuhan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala Khaliqun, Al-Khaliq. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dan dia Maha Pencipta. Kenapa Allah Ta'ala mencipta? Mungkin kita boleh cari sebab kenapa Allah Ta'ala cipta, kerana tujuan-tujuan tertentu. Kenapa Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul? Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta orang ni macam ni, yang ni macam ni? Kita boleh cari sebabnya. Kita boleh cari hikmah di sebaliknya. Tetapi yang paling besar adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Tuhan. Okay? Macam contohlah, kalau kita ni manusia dan kita ni ada kelebihan tertentu. Kita ada kelebihan dari segi kewangan contohnya. Maka kita gunakan kelebihan dari segi kewangan, lalu kita cerita pada orang, okey, siapa yang perlukan bantuan kewangan, mari datang kat saya. Okey, siapa nak meminjam duit, mari datang kat saya. Kenapa kita iklankan seperti itu? Okey, kenapa kita iklankan yang kita ni baker contohnya,
kita ada produk yang kita buat, kek yang kita buat, lalu kita pun iklankan. Kita pandai masak nasi Arab, lalu kita iklankan. Sebab apa? Sebab kita nak tunjukkan bahawa kita ada kemampuan buat benda tu. Kalau kita mengajak, kita iklankan, okey, siapa nak saya bagi ceramah, kelas-kelas pengajaran, boleh panggil. Okey. So kita iklankan sebab apa? Sebab kita ada kemahiran dalam bidang tersebut. So kalau kita manusia pun kita nak orang mengiktiraf kemahiran yang kita ada, maka walillahil matsalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar. Okey, minta maaf semua. Saya ada masalah internet. Ini masalah paling besar bila kita buat kelas online, apabila ada gangguan-gangguan internet. Baik, kita sambung tadi. Okey, bagaimana okey, saya mohon minta host kalau boleh bagi peluang untuk share. Okey. Baik, kita menceritakan tadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bila melakukan sesuatu, maka Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kerana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Tuhan Maha Pencipta, dia Tuhan yang memberi rezeki. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah kita ikatkan dengan hikmah ataupun sebab-sebab tertentu. Walau bagaimanapun para ulama cuba untuk mengetengahkan kepada kita sebab-sebab hikmah-hikmah. Bila datang perintah Allah Ta'ala suruh solat. Kenapa Allah Ta'ala suruh solat? Allah Ta'ala perintahkan agar membayar zakat. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan bayar zakat? Walaupun kita tahu itu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita kena taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, tetapi pada masa yang sama, para ulama cuba untuk bawa keluar sebab-sebab tertentu. Okey, macam contoh antara kitab yang terbaik dalam menceritakan tentang sebab-sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sesuatu adalah kitab Hujjatullahil Balighah. Kitab Syah Waliullah Ad-Dahlawi, dia menulis satu kitab yang nama dia Hujjatullahil Balighah. Hujjah-hujjah Allah Taala yang balighah, yang maha hebat, yang menyentuh, yang memberi sebab, yang menyebabkan kita yakin untuk melakukan
perbuatan-perbuatan ataupun perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan begitu juga dalam menurunkan Al-Quran. Allah Taala nak turunkan Al-Quran, maka tak ada masalah. Allah Taala boleh melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Okey. Dan sebelum tu saya nak cari saya punya Allahu Akbar. File dia tak dapat di-share sekejap. Okey, baik. So dalam penurunan Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan Al-Quran atau tidak turunkan Al-Quran, maka kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah turunkan Al-Quran kepada kita. Maka kita terima Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Lalu ada di kalangan ahli ilmu, para ulama, maka mereka cuba untuk bawa keluar kenapa sebab-sebab yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran Al-Karim. Lalu bentuk-bentuk sebab ini kita boleh bahagikan kepada beberapa bentuk. Okey. Yang pertama, bentuk yang pertama, kejap Kenapa saya tak dapat share ni jap Minta maaf. Saya terpaksa share ikut skrin. Sekejap. Okay, saya share skrin teruslah. Everything displayed on screen, tak apa. Okay. Baik. Okay. Boleh nampak Okay, kita nak pergi pada yang ini. Okay, penurunan Al-Quran. Okay, ni dalam PDF. Saya punya PowerPoint dia tak boleh berfungsi. Saya minta maaf. Okay, kita tengok. Harap boleh nampak. Harap boleh nampak. Dan rasanya pihak Urustia Akademi Tadabbur dah bagi link untuk dapatkan nota. Boleh download daripada situ. Okey, baik. Tapi kita pergi pada bentuk yang pertama. Bentuk pertama, asbabun nuzul adalah penurunan dari segi ibtidak. Okey, secara umumnya Al-Quran Al-Karim itu keseluruhannya adalah penurunan secara ibtidak. Okey, maksudnya penurunan secara ibtidak ni apa? Penurunan yang tidak memerlukan sebab khusus untuk turun. Macam kita cerita tadi, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu Allah Taala bagi sebab. Kenapa Allah Ta'ala nak bagi rezeki pada orang ni, tak bagi rezeki pada orang ni, atau hadkan rezeki pada orang ni, nak jadikan orang ni tinggi, orang ni rendah, yang ni pandai, yang ni kurang sikit kepandaian dia. Allah Ta'ala tak perlu nak bagi sebab pada sesiapa pun. Okay, lalu macam tu juga bila Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat Al-Quran tertentu, maka Allah Ta'ala tak perlu bagi sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat-ayat ini. Tetapi dari segi pemerhatian, bila kita tengok bentuk-bentuk ayat yang turun secara ibtidak ni, yang tanpa sebab Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, maka kita dapati dia berlegar pada dua perkara. Dia berlegar pada dua perkara. Perkara yang pertama adalah pada perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Macam mana nak membentuk kita punya syakhsiah, kepribadian kita, kepercayaan kita. Okay. So manusia ni, dia dah memang Allah Subhanahu Wa Taala bagi segala kemampuan untuk membolehkan dia mengatur kehidupan dia. Okey, untuk dia mengatur kehidupan dia, macam mana dia nak makan, dia nak minum. Manusia ada akal, dia boleh fikir untuk macam mana nak melakukan perkara tersebut. Okey, walau bagaimanapun, benda yang manusia fikir, dia rasa dia boleh buat, masih lagi 50-50. Okey, terutamanya perkara-perkara yang melibatkan pemikiran, yang melibatkan hati dan perasaan. So, benda-benda ni manusia boleh uruskan masuk dengan perkembangan yang ada pada dia. Maksudnya kalau kita bagi budak-budak, anak-anak yang kecil, kita bagi dia membesar tanpa isi apa-apa pada dia, dia akan boleh uruskan diri dia sendiri. Mungkin dengan cara dia lah, dia akan berlainan dengan orang yang dah dididik daripada kecil. Okey, tapi dengan keupayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada manusia, dia mampu untuk urus tadbir diri dia sendiri. Dia boleh membina jalan hidup dia, dia boleh membina prinsip dia, dia boleh bina kepercayaan pada diri dia. Tetapi benda yang ada pada diri dia, kepercayaan yang ada pada diri dia masih lagi 50-50. Maksud 50-50 di sini adalah betul atau tidak benda yang dia percaya. Prinsip yang dia pakai betul atau tidak. Masih duduk dalam 50-50. Okay, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bila datangkan Al-Quran, maka benda yang 50-50 tadi dia jadi 100% tepat. Contoh manusia bila dia membesar, dia tengok alam ni.
Dia tengok alam ni, dia kata okey ni Afsal ni kenapa dah nak hujan sekarang ni? Kenapa tak hujan pukul 12 tadi? Kenapa hujan pukul 3? Okey, kenapa pokok ni tumbuh dekat sini? Okey, kenapa saya lahir di Kuala Lumpur kan? So setiap benda siang dan malam yang berubah, air hujan, ada tempat cerah. So bila manusia tengok benda ni, manusia dalam otak dia mesti akan kata, mesti ada yang menguruskan benda ni. Mesti ada yang menguruskan benda ni. So bila datang persoalan siapa yang menguruskan benda ni, kalaulah kita ambil situasi, bayangkan Al-Quran tak ada bersama dengan kita. Bayangkan situasi tak ada Nabi bersama dengan kita. So apa yang akan kita nampak? So benda ni dia bukan benda yang luar biasa. Kalau kita masuk dalam hutan, contohnya kita masuk dekat kawasan pedalaman, pergi dekat Sabah, Sarawak ke, dekat Perak ke, yang duduk dekat kawasan Bajaran Titiwangsa tu, tak payah pergi jauh-jauh, dekat Gunung Tahan ke, kita akan jumpa dengan manusia-manusia yang kita panggil dia sebagai masyarakat orang asal ataupun orang asli. Okey, bila kita pergi pada mereka ni dan kita tanya, okey, kamu tengok benda ni semua, bayi yang lahir, orang sakit jadi sembuh, okey, yang dah dewasa jadi tua. Okey, so bila kita tanya pada dia, siapa yang mengaturkan benda ni? Orang ni hidup 40 tahun, 50 tahun, mereka akan cerita tentang satu kuasa yang hebat. Okay, ada satu kuasa yang akan mengurus tadbirkan benda ni. Lalu kita akan tanya dia, siapa yang uruskan benda ni? Bagi orang-orang yang duduk dekat kawasan pedalaman Sabah contohnya, bagi dia nampak benda yang paling hebat adalah Gunung Kinabalu. Maka dia percaya kepada ada semangat Kinabalu. Yang dia panggil Aki Nabalu. Nama Kinabalu tu pun daripada semangat Aki yang ada dekat gunung tersebut. Lalu dia percaya pada benda tu. Dan ada orang yang percaya kepada matahari. Tengok betapa hebatnya matahari. Cahaya dia boleh menerangi satu alam. Satu benda dia tapi boleh menerangi satu alam. So hebatnya matahari. Lalu dia kata, inilah yang mengatur kehidupan aku, matahari. Dan ada pula yang nampak bahawa benda yang paling kuat bagi dia, yang paling hebat bagi dia adalah harimau. Lalu dia pun percaya bahawa yang mengatur hidup dia adalah harimau. Okey, so itu manusia. Manusia dia akan berfikir dengan apa yang ada, yang dia nampak, dia lihat, yang dapat dirasai olehnya. Lalu benda yang dia ada dan dia percaya tu, ya harimau kuat, matahari hebat, besar. Apa lagi? Gunung Kinabalu hebat, besar. Tapi adakah benda-benda ini yang mengaturkan kehidupan dia? Tidak. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran untuk bagi tahu benda yang kamu percaya, ya betul. Maksudnya ada kuasa yang mengatur carakan kehidupan makhluk di dunia ni. Tapi kuasa tersebut namanya adalah Allah. Sebab tu pertama sekali bila kita buka Al-Quran, maka benda pertama yang Allah Ta'ala cerita kepada kita adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay? Allah Ta'ala pertama sekali menceritakan bahawa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala namakan diri dia dulu. Aku adalah Allah. Siapa dia Allah? Rabbul Alamin. Alam yang kamu tengok ni, yang jaga alam ni, ada kawasan mati, ada kawasan hidup. Ada Rabb dia, ada penjaga dia. Siapa dia? Allah. Namanya Allah. Okay, lalu manusia bila dah tahu benda ni, maka manusia akan daripada percaya pada gunung tadi, pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada percaya kepada harimau, pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah penurunan yang tidak memerlukan kepada sebab. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa manusia, kepercayaan kamu sepatutnya begini. Prinsip hidup kamu sepatutnya begini. Okay. So dan antara lain ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan secara ibtidak ini, selain daripada tadi kita sebut dua benda yang biasanya datang dalam ayat-ayat yang turun ibtidak. Yang pertama adalah kerana nak tekankan tentang perkara-perkara berkaitan akidah. Dan yang kedua adalah untuk menerangkan perkara, untuk memberi satu semangat, untuk memberi kegembiraan kepada Nabi SAW. Nabi SAW, Allah Ta'ala bertanggungjawabkan kepada Nabi untuk ajak semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bila Nabi kena berurusan dengan manusia-manusia, katalah kita ni
saya bila mengajar dalam kelas, mungkin sekarang ni kita tak nampak, masa dalam kelas fizikal, maka kita berhadapan dengan murid-murid yang pelbagai ragam. Saya pernah mengajar sekolah rendah, saya pernah mengajar sekolah menengah, universiti pun pernah mengajar. Lalu bila kita tengok manusia-manusia ni dengan pelbagai ragam ni, kita pening kepala. Macam manalah nak berurusan dan berinteraksi dengan mereka ni. Dengan pelbagai ragam manusia. Ada orang yang menyokong kita, ada orang yang banyak tanya, ada orang yang tak layan langsung kita duduk dalam kelas semata-mata kerana kena hadir dalam kelas, dan ada orang yang menentang kita. Cikgu cakap apa, dia lawan. Ada orang jenis macam tu. Lalu bila kita jumpa dengan manusia yang pelbagai ni, kadang-kadang kita happy. Balik rumah kita gembira, Masya Allah, ada orang tolong kita hari ni, ada orang gembirakan kita hari ni, Alhamdulillah. Kadang-kadang kita balik, kita sedih. Bila kita sedih, bila kita minta pelajar buat kerja ni, dia tak buat. Bila kita bagi arahan, dia tak nak dengar, kita sedih. Dan kadang-kadang kita kecewa. Kita putus asa, rasa, kenapalah aku masih nak mengajar lagi diorang ni. Bila mana kita pergi dekat diorang ni, dekat pelajar-pelajar kita, dan bukan setakat tak nak dengar cakap, tapi melawan dan menentang. Melawan dan menentang. Siap buruk-burukkan kita lagi. Kadang ada sebahagian pelajar yang pergi rosakkan harta milik guru dia, pergi burukkan nama guru dia. Lalu kita pun tertanya-tanya. Itu baru kita yang berhadapan dengan beberapa orang sahaja. Bayangkan Nabi SAW. Dan Nabi SAW bukannya diugut macam cikgu-cikgu. Bukannya diugut macam orang ustaz-ustaz yang mengajar sekarang ni. Kalau diugut pun diugut tarik tauliah, diugut apa lagi, tak boleh mengajar. Ugutan-ugutan yang bukan kita nak kritik siapa-siapa, tapi nak ceritakan bentuk-bentuk halangan yang ada. Halangan yang ada pada kita ni adalah halangan biasa. Nabi SAW yang menghalang dia adalah orang yang ugut nak bunuh Nabi SAW. Nabi bukan kena ugut nak kena, wahai Rasulullah, kami tak jadikan kamu raja. Wahai Rasulullah, kami tak jadikan kamu wakil rakyat. Tak ada. Nabi buat lagi, kami bunuh. Buat lagi, kami akan seksa. Bahkan tengok benda-benda yang diberikan kepada Nabi SAW. Ketika Nabi tengah sujud depan Kaabah, maka datang Umayyah bin Khalaf, datang Abu Jahal. Buat apa? Campak salah jazur. Salah jazur ni maksudnya unta. Kalau kita sembelih dia, kan kita biasa tiap-tiap tahun kita buat ibadah korban. Lalu dalam ibadah korban, bila kita sembelih lembu, maka benda yang kita nak elak adalah kita potong perut lembu. Sebab apa? Perut lembu, bau dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh nak bayanglah bentuk lembu macam mana. Kalau nak try boleh. Kita hari 11 hari bulan ni, dia dah hari Isnin ni kita dah start 1 Zulhijjah. Maka bagi orang-orang yang nak melakukan ibadah korban, maka disunatkan untuk tidak mengambil apa-apa daripada anggota badan dia, kuku dia, rambut dia. Maka buat ibadah korban. Sembelih binatang kita sendiri. Sebab itu matlamat utama korban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu ibadah korban. Allah Taala tak tengok kamu punya kambing lembu besar mana. Kamu punya banyak mana yang kamu buat. Tapi Allah Taala nak tengok takwa. Maksudnya kualiti kamu dalam beribadah. Sebab tu dalam ibadah korban kita buat sendiri. Itu asal dia. Kita sendiri yang pilih binatang, kita sendiri yang sembelih binatang. Walaupun kita tengok binatang yang kita pilih ni asal dia lagi kurus daripada jiran sebelah punya binatang. Jiran sebelah punya binatang gemuk, tapi itu yang kita dapat. Kita cari, kita pusing, ini yang terbaik yang kita buat. So tak semestinya binatang sebelah yang lebih gemuk tu dapat pahala lebih berbanding dengan binatang yang kita sembelih. Sebab yang Allah Ta'ala akan tengok adalah taqwa. Tapi nak ceritanya bahawa orang Arab, kafir Quraisy, bila Nabi SAW solat di hadapan Kaabah, apa mereka buat? Mereka campak isi perut unta ke atas belakang Nabi SAW ketika Nabi sedang sujud. Bayangkan keadaan macam tu. Sampai bayangkan anak Nabi SAW, Fatimah, bila tengok Nabi SAW balik dalam keadaan belakang baginda ada salah jazur. Bayangkan itu kehidupan Nabi SAW. Nabi berjalan ketika mana Nabi tak diterima dekat Makkah Al-Mukarramah. Nabi pergi ke Taif.
Nabi berjalan jauh. Kalau ikut perjalanan daripada Mekah ke Taif ni 150 km. 100 km paling dekat. So bila kita pergi 100 km paling dekat berjalan kaki dengan Zaid bin Harithah. Pergi bersama-sama pergi. Sampai kat sana dengan harapan orang Mekah tolak, tak apa. Nabi pergi try, cuba kat Taif. Sampai kat Taif, orang sambut Nabi dengan cacian, dengan makian. Baling batu sampai berdarah. Sampai Jibril pun tak tahan. Jibril kata, wahai Rasulullah, hendak kalau atbaqtu alaihimul akhshabain. Nak tak aku angkat 2 bukit ni, lalu aku campakkan atas orang-orang Taif ni. Biar tak ada dah. Tapi Nabi SAW, Nabi sifat dia Raufur Rahim. Nabi ni maha pengasih. Nabi ni pengasih. Lalu Nabi ni penyayang pada umat dia. Nabi kata, tak payah Jibril. La'allallaha yukhriju min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah. Tak payah buat Jibril. Semoga kalau golongan generasi ni tak terima, generasi selepas mereka ni ada yang mengucap la ilaha illallah. Walaupun bukan satu generasi, tapi ada di dalam generasi itu yang mengucap la ilaha illallah. Bayangkan macam mana tentangan yang diterima oleh Nabi SAW. Dan kita pun kalau kita bermasalah dalam pekerjaan kita, contoh hari tu kita banyak sangat bebanan, kita balik rumah kita tension. Dan bila sampai kat rumah, semua ahli keluarga tak layan kita. Dalam keadaan kita tension, kita nak bercakap dengan anak kita tak layan, sibuk dengan kerja dia. Kita nak cakap dengan pasangan kita pun tak layan kerana sibuk dengan kerja dia. Apa perasaan kita? Perasaan kita sedih, marah, kecewa, segala benda bercampur dalam diri kita. Dan bayangkan, Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat perkara yang berat bagi Nabi SAW. Tapi Nabi buat. Kerana ini tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tiba-tiba Al-Quran tak datang kepada Nabi SAW. Tak ada orang yang memberi support kepada Nabi SAW. So bayangkan keadaan tu berlaku pada Nabi. So tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, kami tak pernah tinggalkan kamu wahai Muhammad. Lalu Allah Taala datangkan cerita-cerita di dalam Al-Quran. Cerita tentang Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kenapa Allah Taala bawa datang cerita-cerita ni? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kegembiraan kepada Nabi. Wahai Rasulullah, kalau kamu rasa kamu penat, wahai Rasulullah, kalau kamu rasa bebanan yang kamu pikul ni berat, kamu tengok sejarah-sejarah para Nabi sebelum kamu. Okay, lalu bila Nabi tengok benda tu, dia menjadi satu suntikan semangat kepada Nabi SAW. Dia menjadi satu point untuk Nabi jadi gembira. Daripada Nabi kecewa tadi, tapi datang wahyu je dah Nabi SAW gembira. Tambah lagi wahyu tu menceritakan benda-benda yang penuh dengan kegembiraan, yang syarat dengan memberi semangat. Macam mana keadaan Nabi SAW. Dan itu antara sebab utama yang kita panggil penurunan secara ibtidak. Selain daripada nak tekankan tentang akidah, maka ayat-ayat ini juga menceritakan tentang benda-benda yang memberi semangat dan kegembiraan kepada Nabi SAW. Okey, baik. Antara contohnya adalah surah Al-Ikhlas. Bila kita baca surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah Tuhan, Allah yang Al-Ahad, yang Maha Esa. Yang satu, yang Maha Esa. Okey. Lalu bila kita tengok surah Al-Ikhlas ni, kita rasa apa sebab yang membolehkan dia turun? Apa peristiwa-peristiwa yang boleh menyebabkan dia turun? Kalau kita fikir secara logik pun kita tak jumpa, melainkan Allah Ta'ala memang turunkan dia nak bagi tahu, wahai Muhammad, sebarkan kepada manusia bahawa dialah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So sesiapa sahaja yang membaca surah Al-Ikhlas pasti mengetahui bahawa intipati surah ini adalah antara sebab utama datangnya Al-Quran, iaitu untuk mengenalkan manusia kepada Tuhan dan pencipta mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak memerlukan sebab khusus atau peristiwa-peristiwa tertentu untuk ia diturunkan. Bahkan kalau kita tengok kenapa Allah Taala turunkan Al-Quran, ayat yang kita baca selalu masa bulan puasa, apa dia? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran adalah sebagai hudan linnas, sebagai panduan kepada manusia. Okay. Kitab manual, kita pun buka. Kalau ada manual lagi senang. Kita dapat, katalah kita beli perabot,
dan perabot tu tak dipasang. Macam IKEA punya perabot, datang-datang mana pasang, melainkan kalau kita minta untuk pasang sekali. So bila kita nak pasang, kita jadi macam mana ni. Tetapi kalau datang dengan manual, maka dia jadi mudah. Dan kadang-kadang manual yang datang tu pun kita tak faham. Bila kita tengok skru ni, nama dia A, nama dia B, mana satu ni. Tapi Al-Quran dia tak biarkan kita macam tu. Al-Quran dia datangkan sebagai hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Allah Ta'ala datangkan dengan penerangan terhadap panduan-panduan ni. Allah Ta'ala minta kita solat, itu huda. Nak bawa kita pergi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam solat Allah Ta'ala ajar macam ni caranya. Sama ada sujud dan rukuk yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun bacaan-bacaan dalam solat seperti Al-Fatihah, bacaan semasa rukuk dan sujud yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran datang untuk bagi tahu ini syirik pada Allah Ta'ala, ini kufur pada Allah Ta'ala, ini adalah keimanan pada Allah Ta'ala, ini adalah kesempurnaan iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So itu tujuan Al-Quran diturunkan. Maka penurunan pertama adalah penurunan jenis ibtida yang Allah Ta'ala turunkan kerana dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Seterusnya, yang kedua. Bentuk yang kedua adalah penurunan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Nabi SAW. Nabi SAW hidup ataupun bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah Nabi berjalan selama 23 tahun. Nabi berdakwah selama 23 tahun. Dan dalam 23 tahun ni mesti ada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi. Ada peristiwa Nabi duduk di Makkah, ada peristiwa Nabi duduk di Madinah, ada peristiwa ketika hijrah Nabi SAW, ada peristiwa-peristiwa berkaitan dengan peperangan, ada peristiwa berkaitan dengan nasihat-nasihat Nabi SAW, ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan ahli keluarga Nabi berkahwin, itu peristiwa dalam kehidupan Nabi. Nabi ajak orang datang rumah, ya, itu peristiwa dalam kehidupan Nabi. Nabi berurusan dengan orang itu dan orang ini, dengan orang Yahudi, dengan orang kafir. Nabi berurusan dengan orang Islam, Nabi berurusan dengan orang munafik. Maka sudah tentu ada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW. Lalu Al-Quran kadang-kadang didatangkan untuk address peristiwa-peristiwa ni, untuk cerita tentang peristiwa-peristiwa ni, terutama peristiwa-peristiwa yang memerlukan kepada penerangan dan teguran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat-ayat tertentu. Okey, dan ini adalah bentuk kedua penurunan Al-Quran. Antara contoh yang kita boleh ambil adalah penurunan surah Al-Mutaffifin. Okey, kita tengok surah Al-Mutaffifin, muka surat 581. Kena tengok balik. Tak ingat muka surat dia. Surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Okey, maka apa sebab turunnya surah Al-Mutaffifin? Maka sebab turunnya surah Al-Mutaffifin adalah kerana dalam satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan, yang direkodkan di dalam An-Nasa'i dan dalam Sunan Ibnu Majah, bahawa Abdullah bin Abbas menceritakan, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika mana Nabi qadimah, tiba di Madinah Al-Munawwarah. Okey, Nabi SAW tiba di Madinah Al-Munawwarah, maka apa yang Nabi perhatikan? Banyak benda-benda yang Nabi perhatikan. Antaranya adalah fakanu akhbathan nasa fil kail. Okey, masyarakat dekat Madinah ni adalah golongan yang paling teruk sekali dalam urusan timbangan barangan dia. Dia kalau timbang mesti ada unsur-unsur penipuan. Okey, maksudnya contoh kalau kita timbang barang kan. Kita timbang barang, okey, lalu ketika mana kita timbang barang tu, katalah kita pergi beli rambutan contohnya. So kita beli rambutan 2 kilo. So bila kita timbang, dia 2 kilo lebih sikit. 2 kilo lebih sikit. Lalu peniaga ni bila nampak, oh 2 kilo lebih sikit, dia pun bawa keluar sikit. Lepas dia bawa keluar tu, sambil dia bawa keluar tu, dia angkat dia punya plastik tu. Dia tak timbang, dia letak balik. Sebab dia percaya bahawa kita akan percaya bila kita tengok dia buat macam tu, cukup 2 kilo. So siapa yang beri jaminan bahawa itu 2 kilo? Sedangkan dia sedang mengurangkan timbangan. Dan kalau pengurangan tu berlaku dengan banyak, maka dia dah jadi satu kezaliman kepada orang. So
Nabi SAW tengok bahawa perbuatan al-kail, orang-orang ni dalam menimbang barang, jual barang, tujar, peniaga-peniaga ni bila dia nak jual barang dia, maka banyak penipuan berlaku dalam urusan-urusan timbangan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Wailul lil Mutaffifin. Halak, celakalah bagi orang-orang yang mutaffifin, yang mengurangkan hak orang lain. Okey, dia diberi amanah ataupun dia bertanggungjawab untuk memberikan hak kepada seseorang, tetapi dia mengurangkan hak tersebut. Maka Allah Ta'ala kata, wailun, celakalah kepada mereka. Maka apabila turun surah Al-Mutaffifin ini, fahassanul kaila ba'da dhalik, maka mereka mencantikkan urusan timbangan, memperbaiki urusan timbangan selepas turunnya surah Al-Mutaffifin. Lalu kita tertanya-tanya, kenapa orang Madinah ni dahsyat dia punya urusan timbangan dia. Tapi kalau kita tengok sejarah, maka kita dapati bahawa penduduk Madinah yang berurusan dengan perniagaan ni, perniagaan-perniagaan dan pasar-pasar di Madinah Al-Munawwarah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi ni seperti kita maklum, dia mengharamkan perbuatan yang haram sesama mereka. Riba sesama Yahudi adalah haram. Menipu sesama Yahudi adalah haram. Tetapi halal dibuat kepada selain orang-orang Yahudi. Riba kepada orang Yahudi, kepada orang selain orang Yahudi, maka dibenarkan. Okey, bahkan ada yang kata wajib. Ada yang kata wajib untuk ambil riba daripada orang selain orang Yahudi. Sebab apa? Sebab orang-orang Yahudi ni dia menganggap manusia-manusia lain sebagai goyim, binatang ternakan, lembu, kambing. So dia panggil manusia-manusia selain Yahudi sebagai goyim. So orang Yahudi bila dia menguasai pasar Madinah dan dia mengamalkan penipuan dalam urusan perniagaan mereka, maka bila majoriti pegang macam tu, orang yang minoriti ni dia terpaksa ikut. Dia akan ikut perangai orang-orang Yahudi. Sebab tu an-nasu ala dini mulukihim. Manusia ni dia bergantung kepada agama ataupun apa yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin mereka, raja-raja mereka. Kalau baik raja-raja dia, maka akan baiklah masyarakat. Kalau baik pemimpin-pemimpin dia, maka akan baiklah masyarakat dia. Tapi kadang-kadang bila kita tengok masyarakat yang bermasalah, masyarakat yang bermacam-macam isu ada pada dia, selain daripada masalah yang kita kena tengok pada masyarakat itu sendiri, kita kena tengok juga kadang-kadang ia berpunca daripada kepimpinan. Okey. So Nabi SAW bila Nabi datang ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi dapati bahawa mereka ni sangat teruk dalam bab-bab menimbang barang, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini. Surah ini, Wailul lil Mutaffifin. Okey, dia ada khilaf lah, nanti kita cerita. Bila kita sampai kat surah Mutaffifin, kita boleh cerita bahawa khilaf dia adalah semua ayat-ayat surah Al-Mutaffifin turun kat Madinah, melainkan ada 8 ayat. Kata Ibnu Abbas ada 8 ayat yang turun dekat daripada ayat innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun, sampailah pada akhir surah di mana ia turun di Makkah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka kita nampak bahawa ini adalah contoh. Okey, contoh ayat-ayat yang diturunkan ataupun surah yang diturunkan disebabkan oleh peristiwa. Okey, bahkan ada ratusan lagi ayat yang turun disebabkan oleh peristiwa-peristiwa, dan kita akan lalu satu demi satu. Jangan risau, kita akan lalu satu demi satu, bermula daripada surah Al-Fatihah sehinggalah kita habis kepada surah An-Nas. Okey, dan kalau kita tadi kita tengok ada bentuk yang pertama, iaitu penurunan secara ibtidak. Okey, penurunan secara ibtidak saya takkan bagi fokus lebih sebab kita ada bidang ilmu yang menceritakan tentang penurunan secara ibtidak. Yang menceritakan tentang akidah, yang menceritakan tentang kisah-kisah. Okey, bahkan dalam Akademi Tadabbur sendiri, siapa yang follow Akademi Tadabbur, maka dia akan nampak ada penghayatan-penghayatan berkenaan dengan kisah-kisah para nabi. Nabi Musa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. So follow Akademi Tadabbur Malaysia untuk kita dapat faedah yang lebih banyak pada penceritaan ini. Okay, namun fokus saya adalah kepada bentuk kedua, ketiga dan keempat. Di mana kita akan lebih fokus kepada bentuk-bentuk ini. Okay. So tadi bentuk yang kedua adalah penurunan surah Al-Mutaffifin sebagai contoh. Okay, dan kalau kita tengok penurunan disebabkan peristiwa ni adalah biasanya melibatkan ahli keluarga Nabi, para sahabat Nabi, ataupun
pada musuh-musuh Nabi sekalipun, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat untuk address mereka ni. Okey, baik. Itu bentuk yang kedua. Kemudian kita ada bentuk yang ketiga. Okey, bentuk yang ketiga adalah penurunan yang disebabkan oleh pertanyaan ataupun menjawab kepada persoalan. Nabi SAW bila Nabi diangkat menjadi pemimpin, dan Nabi ni bukan pemimpin biasa, Nabi ni pemimpin serba boleh. Dan ini satu perkara yang sentiasa saya sebut. Mungkin orang-orang yang pernah dengar saya cakap dia rasa bosan bila dengar benda ni. Tetapi kita tengok Nabi SAW adalah Nabi. Dia bertanggungjawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Nabi adalah ketua negara. Dia bertanggungjawab untuk jaga rakyat dia. Nabi SAW adalah pemimpin dalam peperangan. Maka Nabi kena power dalam bab mengatur strategi perang. Okey. Dan Nabi SAW adalah ketua keluarga. Okay. Bayangkan berapa banyak urusan yang Nabi SAW kena jaga. Berapa banyak tanggungjawab yang Nabi kena jaga. Tetapi pernah tak kita dengar siapa-siapa datang nak tanya soalan pada Nabi, Nabi balas pada dia, Nabi kata, sorry, I'm busy. Tanya kejap lagi. Pernah tak? Tengok dalam kehidupan Nabi 23 tahun Nabi sebagai Nabi, tak pernah lagi ada orang datang tanya soalan pada Nabi, orang Islam ke orang kafir ke yang datang tanya pada Nabi, Nabi kata pada dia, nantilah 5 minit lagi I call you back. Tak ada. Saya telefon balik, tak ada. Saya balas WhatsApp ni kejap lagi, tak ada. Orang tanya, Nabi bagi jawapan. Nabi tak tahu jawapan, datang kemudian nak tunggu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada Nabi SAW. Nabi tak pernah sebut I'm busy, I'm busy. Lalu bila kita nak sebut, nak bagi jawapan pada orang yang memerlukan kepada kita, tambahan dia bukan minta duit daripada kita, dia bukan minta harta kita, dia bukan minta tenaga kita, dia hanya minta nak tahu jawapan kerana dia yakin dengan kita. Itu pun dah cukup baik. Bila orang tanya pada kita, maksudnya dia ada keyakinan pada diri kita. Dia percaya pada diri kita. Tapi bayangkan bagaimana kepercayaan tu hilang. Bila dia tanya je, nantilah I'm busy. Saya sibuk sekarang ni. Tanya kemudian. So bayangkan bagaimana keadaan. Sedangkan Nabi tak pernah jawab benda ni. Dan ini benda kita kena fokus dalam kehidupan kita. Setiap kali kita rasa penat, kita rasa lemah, bila kita tengok orang perlukan bantuan, tak apalah, aku nak rehat sekejap. Tak ada masalah untuk kita rehat. Tapi setiap kali kita nak rehat, kita bayangkan Nabi SAW dalam keadaan pelbagai tanggungjawab ada pada Nabi. Nabi tak pernah cakap sekalipun, saya sibuk. Okay. So antara pertanyaan yang datang kepada Nabi SAW ni banyak. Banyak. Pertanyaan kalau kita buka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pun, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka madza yunfiqun. Berapa banyak ayat yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu. So persoalan. Ada orang yang datang kepada Nabi bertanya dengan baik, ada orang yang datang kepada Nabi bertanya dalam bentuk muzaharah. Dalam bentuk muzaharah ni apa? Dalam bentuk tunjuk perasaan kepada Nabi SAW. Okey. Ada bentuk-bentuk pelbagai bentuk pertanyaan yang datang kepada Nabi SAW. Antaranya adalah ayat-ayat zihar di dalam surah Al-Mujadilah ataupun surah Al-Mujadalah. Ayat surah Al-Mujadalah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Baik. Dalam surah Al-Mujadilah, dalam surah Al-Mujadilah, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana seorang perempuan yang tashtaki ila Allah. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bentuk dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan dia berjumpa kepada Nabi SAW. Walaupun dia jumpa Nabi, tapi dia bukan jumpa Nabi SAW kerana saja-saja jumpa, tapi dia nak Nabi tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana nak buat dengan perkara yang berlaku pada dia. So apa yang berlaku pada dia? Okey, kisah ini diturunkan kepada An-Najamilah. Okey, ini antara sebab turunnya ayat ni adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa An-Najamilata kanat tahta Aus bin Samit. Okey, ada seorang perempuan yang nama dia Jamilah. Okey, Jamilah kanat tahta Aus bin Samit, dan Jamilah ni ada suami yang nama dia Aus bin Samit. Wa kana rajulun bihi lamam, wa kana rajulan bihi lamam. Okey,
Dan Aus ni dia ada lamam. Lamam ni kita nak kata macam mana? Kadang-kadang dia jadi tak betul. Macam itulah lebih kurang. Okey. Mungkin disebabkan dia tension ke, dia marah ke, maka dia jadi lamam, dia jadi tak betul. Dia jadi marah, dia jadi tak suka. Fakana idza ishtadda lamamuhu zahara min imra'atihi. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, apabila Aus ni dia jadi tak betul, dia menjadi-jadi. Okey, bila dia tengah marah sangat contohnya, ataupun dia tengah sedih sangat, maka dia akan zahara min imra'atihi. Zahara min imra'atihi. Dia akan menziharkan isteri dia. So kita selalu dengar perkataan zihar. Zihar ni apa? Zihar ni apabila seorang lelaki mengucapkan pada isteri dia, anti alayya ka zahri ummi. Kamu belakang kamu dengan belakang ibu aku sama. Tapi ayat dia anti alayya ka zahri ummi. Kerana apa? Ni kita nak faham isu zihar ni, kita kena pergi pada budaya orang Arab. Kita kena letak diri kita dalam kasut mereka untuk kita faham. Kalau kita cuba nak faham dia dalam bentuk masyarakat Malaysia, maka kita tak nampak. Okey, tetapi dalam masyarakat Malaysia pun ada juga. Okey, maksudnya ada istilah-istilah ataupun ayat-ayat yang diguna pakai untuk memberitahu bahawa dia nak kata macam mana dia ceraikan isteri dia, tapi bukan menggunakan ayat yang zahir, ayat yang jelas. Okey, dia nak ceraikan isteri dia, tapi dia tak guna ayat yang jelas. Maka dia kata anti alayya ka zahri ummi. Kamu macam mak aku. Sebab mak dia haram untuk dia kahwin. Lalu dia bagi ayat kiasan bahawa okey, kamu dengan belakang mak aku sama. So maksudnya haram untuk aku duduk dengan kamu. Dia nak ceraikan isteri dia. Okey, tapi cuma dia tidak zahir. Dia tidak bagi ucapan yang jelas. Macam kita juga, okey, kadang ada sebahagian orang dalam masyarakat Malaysia ni, bila dia nak berpisah tapi dia teragak-agak. Lalu dia kata apa pada isteri dia? Dia kata, baliklah rumah mak hang. Balik rumah mak hang, okey, ataupun keluar daripada rumah ni. Itu ayat dia. Okey. Aku dah tak nak hidup dah dengan hang. Macam itulah lebih kurang ayat dia. So kita ada ayat-ayat yang seolah-olah macam melepaskan macam nak ceraikan tapi tak cerai. Okey, dan kadang-kadang ayat ini digunakan, dia jadi satu permainan. Sebab apa? Okey, sebab bila kalau dia cakap, okey, setiap kali dia marah dia kata aku ceraikan kau, talak tu jatuh. Dan dia ada dua kali je boleh. Sekali dia kata okey, dan dia ada satu lagi peluang. So bila kali kedua dia buat, kali ketiga dia ucapkan terus bain, tak boleh kahwin sampai bila-bila. Sampai perempuan tu kahwin dengan lelaki lain baru boleh kahwin semula kalau ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lalu ayat-ayat yang bila orang marah dikeluarkan ayat-ayat seperti balik rumah mak hang, aku tak nak hidup dengan hang. So ayat-ayat tu dia menggambarkan macam orang ni nak ceraikan tapi dia tak cerai. So bila orang tanya pada dia, hang cerai bini hang ke? Bila kamu dah ceraikan isteri kamu ke? Bila kamu kata kat dia suruh balik kat rumah dia, nanti dia akan kata, tak ada, mana ada. Ini bukan lafaz cerai. Nampak? So dia jadi masalah bila setiap kali marah dia ulang benda tu. Okey, lalu perempuan ni, sahabat Nabi SAW ini, yang perempuan ini, maka dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, suami aku dia ada masalah ni. Setiap kali datang benda-benda yang mengganggu dia, lamam ni kalau indal Arab, lamam ni bagi orang-orang Arab adalah, maksud dia orang yang kena gangguan syaitan. Tapi bukanlah kena histeria ke apa. Cuma kadang-kadang gangguan ni bila dia marah sangat, bila dia sedih sangat, bila dia stres sangat, maka keluarlah lamam ni. Okey, lalu ayat yang biasa digunakan oleh orang Arab adalah belakang kamu belakang mak aku sama. Belakang kamu belakang mak aku sama. Lalu perempuan ini dalam satu riwayat lain daripada Aisyah radhiyallahu taala anha juga, di mana perempuan yang nama dia Jamilah ini sebenarnya adalah gelaran kepada seorang sahabat perempuan yang nama dia Khawlah. Okey, dan Khawlah ini adalah Khawlah bintu Sa'labah. Okey. Khawlah bintu Sa'labah atau Khawlah bintu Al-Hakim, saya tak ingat. Okey.
Okey, so Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahawa Khawlah binti Sa'labah ni radhiyallahu taala anha, maka dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai', kata Aisyah. Inni la asma'u kalama Khawlah binti Sa'labah. Okey, aku mendengar kata-kata seorang perempuan yang nama dia Khawlah binti Sa'labah. Okey, di mana Khawlah binti Sa'labah ni? Kejap. Okey, di mana Khawlah binti Sa'labah ni dia datang bersemuka bertanya kepada Nabi SAW. Wa yakhfa 'alaiha ba'dhuh. Okey, Aisyah dia tak dengar sepenuhnya, dia dengar sikit je. Wa hiya tashtaki zawjaha ila Rasulillah SAW. Dalam keadaan Khawlah ni sedang mengadu suami dia kepada Nabi SAW. So kita kalau nak mengadu, seorang isteri nak mengadu tentang suami, maka mengadu kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Jangan mengadu pada orang-orang yang tak boleh selesaikan masalah. Antara masalah besar dalam rumah tangga ialah apabila ada masalah, maka dia pergi cari orang yang tak boleh selesaikan masalah. Antara orang yang tak boleh selesaikan masalah adalah ibu bapa. Ibu bapa dia tak boleh selesaikan masalah. Dia boleh bagi nasihat, ya, dia boleh bagi nasihat, tetapi dia tidak boleh selesaikan masalah. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menceritakan tentang ambil orang yang dipercayai dari kalangan keluarga bila nak bercerai je. Okay, tapi sebelum cerai, pergi cari orang yang boleh selesaikan masalah. Siapa dia? Pemimpin, qadi, pakar-pakar atau orang-orang yang boleh memberi kaunseling dalam keluarga. Maka pergilah berjumpa dengan dia, ceritakan masalah dengan dia. Kerana Nabi tidak larang. Nampak, Khawlah binti Sa'labah ni dia tengah cerita tentang keburukan suami dia kepada Nabi SAW. Okey, lalu Nabi tak kata pada Khawlah, wahai Khawlah, jangan cerita, ini keaiban suami kamu jangan cerita. Tapi sebab Nabi boleh selesaikan masalah ini, maka tidak ada masalah Khawlah cerita kepada Rasulullah SAW. Okey, lalu Khawlah cerita, wahai Rasulullah, aku dah habiskan masa muda aku dengan Aus bin Samit ni, aku dah bagi anak yang banyak pada dia. Okey, sampai satu masa aku dah tak boleh nak bagi anak pada dia. Maka dia jadi dia tak nak ceraikan aku, tapi setiap kali dia marah ataupun datang benda-benda lamam ni, maka dia akan kata pada Khawlah, belakang kamu, belakang mak aku sama. So Khawlah ni rasa tak sedap lah. Sebab ayat ni seolah-olah macam Aus nak ceraikan dia, tapi Aus tak ceraikan dia. So bila marah dia jadi mangsa. Bila marah dia jadi mangsa ayat yang seolah-olah cerai ni. Lalu dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar bahawa jangan sentiasa biasakan guna ayat-ayat seperti ini. Sebab kadang-kadang lelaki ni bila dia guna, dia nak tunjukkan dia marah. Okey, dalam keadaan dia ada keinginan nak cerai tu, tapi dia tak nak, dia takut dia menyesal. Tetapi bayangkan perasaan perempuan, perasaan isteri bila dengar ayat-ayat seperti ini. Ayat pergi balik rumah mak ayah kamu, pergi keluar daripada rumah ni, aku tak nak hidup dah dengan kamu. Bayangkan perasaan isteri bila dengar ayat ni. Kadang-kadang dengar ayat ni sebulan sekali, seminggu sekali. Kerana apa? Kerana suami dia tak mampu untuk tahan kemarahan dia. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu hukuman. Siapa yang sebut ayat macam ni pada isteri dia? Okey, bentuk ayat macam ni pada isteri dia. Sebab ayat ni dia datang dalam budaya Arab je. Okey, dalam budaya Arab yang anti alayya kazahri ummi. So kalau nak bawa benda tu masuk dalam budaya Melayu, dia tak kena. Tapi ayat dalam budaya Melayu, ayat yang biasa guna dalam masyarakat Melayu, yang menunjukkan perasaan cerai, yang memberi kesan kepada hati perempuan, okey, tetapi dia tak maksudkan cerai, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata tak boleh bersama lelaki dan perempuan. Okey, lelaki dan perempuan ni, suami dan isteri ni tak boleh bersama sehinggalah si suami ni buat kafarah. Okey, walau bagaimanapun di sana ada khilaf. Di sana ada khilaf, okey, di mana khilaf yang mengatakan bahawa adakah yang diwajibkan untuk kafarah zihar ni ayat zihar sahaja, ataupun yang diwajibkan kafarah zihar ni semua yang menyerupai ayat zihar. Maka ini khilaf besar yang mana ada perbincangan fiqh di dalamnya. Walau bagaimanapun, jadilah manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan setiap kali marah je, walaupun kita marah pada pasangan kita, simpan dalam hati. Simpan dalam hati, jangan lepaskan. Sebab bila lepaskan, dia ada implikasi
undang-undang. Bukan undang-undang manusia je, dia ada implikasi undang-undang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So hati-hati bila kita mengungkapkan kemarahan kita. Okey, lalu ceritanya adalah Khawlah bintu Tha'labah datang jumpa Nabi SAW, bertanyakan soalan. Wahai Rasulullah, Aus bin Samit ni banyak kali dah sebut zahara min imraatihi. Banyak kali dah sebut ayat aku dengan mak dia sama, aku dengan mak dia sama, aku belakang mak dia sama. Lalu macam mana nak buat ni? Adakah aku ni dah dikira cerai atau tidak? Khawlah dia sebab marah pada suami dia, dia kata, okey, aku dengan kau sebenarnya dah berpisah dah. Ni ayat cerai ni. Tapi suami dia kata, tak, belum lagi. Maka Khawlah pergi tanya, minta pada pandangan Nabi SAW. Lalu diharamkan bagi suami isteri. Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat pertama surah Al-Mujadilah untuk address, untuk menjawab persoalan yang diutarakan oleh Khawlah bintu Tha'labah. Dan macam tu juga ada orang bertanya pada Nabi tentang ruh. Yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Orang banyak tanya pada Nabi tentang hari kiamat. So nanti kita akan tengok satu persatu jawapan-jawapan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada pertanyaan-pertanyaan. Ada yang Allah Taala jawab dengan satu ayat, dua ayat, dan ada yang Allah Taala jawab dengan satu surah, macam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi datang kerana pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir yang mendapat idea daripada orang-orang ahli kitab. Okey. So itu bentuk yang ketiga, iaitu penurunan yang disebabkan oleh pertanyaan ataupun menjawab soalan-soalan. Okey, baik. Seterusnya kita ada bentuk yang keempat. Okey, bentuk yang keempat adalah penurunan-penurunan yang diturunkan untuk menghilangkan keraguan. Okey, bila mana kita baca ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang kita nampak ada benda-benda yang meragukan. Dia tak, Al-Quran ni dia tak meragukan. Okey, tetapi kadang-kadang bila kita baca Arab tanpa kita faham. Okey, tanpa kita faham ataupun kita tak tahu konteks ayat tu menyebabkan kita salah faham terhadap ayat. Okey, baik, kita bagi contoh untuk bagi nampak lebih jelas. Okey, baik, contohnya adalah pada ayat yang ke-115 surah Al-Baqarah. Okey, ayat 115 surah Al-Baqarah. Okey, walillahil masyriq wal maghrib فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Okey, apa makna ayat ni? Walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala apa yang berada di timur dan di barat. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Ke arah mana kalian berpaling, maka di situlah wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya manusia bila dia solat, okey, diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Okey, betul tak? Dan kita menghadap ke arah kiblat ni adalah kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maka seolah-olahnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghadap ke arah kiblat. Okey. Tetapi kalau kita baca ayat ni, okey, kita baca ayat ni, walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala apa yang di masyriq, di tempat tenggelam, tempat terbit matahari, wal maghrib, di tempat tenggelam matahari. Okey, fa aynama tuwallu, ke arah mana yang kamu berpaling sekalipun, maka di situlah wajah Allah Taala. Maksudnya di situlah kiblat kamu. So dia jadi satu persoalan. Bukankah antara syarat sah solat adalah menghadap ke arah kiblat? Okey, maksudnya kalau tak menghadap ke arah kiblat maka tidak sah solat kita. Mesti menghadap ke arah kiblat. Tapi ayat ini mengatakan sebaliknya. Ayat ini mengatakan bahawa dekat mana kita berpaling sekalipun, maka Allah Taala ada di situ. Maka di situlah tempat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maka dia jadi masalah. Dia ada keraguan yang datang pada kita. So tak ada masalah lah selama ni kita menghadap ke arah barat. So kalau kita lawan 180 darjah pun sampai juga ke arah kiblat. Kalau pergi arah utara pun Allah Taala kata tak ada masalah, sebab Allah Taala ada di situlah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat ke arah mana pun yang kita tuju. Okey. So itu persoalan dia. Okey. So maka ada keraguan datang pada orang yang datang selepas zaman sahabat. Zaman sahabat mereka tahu
kenapa ayat ni diturunkan. Mereka tengok dan mereka tahu sebabnya. Okey, tetapi zaman selepas sahabat menyaksikan bahawa orang-orang mula tidak memahami apa sebenarnya ayat ni. Sebab kalau tidak diadreskan, kalau tidak diceritakan dengan baik, maka orang akan salah faham bahawa tak ada masalah untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Okey, maka sebab tu kita tengok kepada sebab turun ayat ni. Sebab turun ayat ni ialah apabila Nabi SAW, okey, sebab turun ayat ni diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ni, riwayat ni ada di dalam Sahih Muslim. Okey, baik. Kata Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah ala rahilatihi. Okey, ala rahilatihi. Okey. Okey. Ala rahilatihi. Nabi SAW salat dalam keadaan muqbilun min Makkah ila al-Madinah. Nabi sedang bergerak menuju ke Madinah. Okey, siapa yang tengok peta Arab Saudi, dia tahu bahawa Makkah berada di selatan, Madinah berada di utara. So maksudnya lawan arah. Okey, lawan arah. So Nabi muqbilun min Makkah ila al-Madinah. Nabi sedang menuju ke Madinah, Makkah berada di belakang. So sepatutnya Nabi solat macam mana? Nabi pusing lah kan, supaya Nabi boleh solat menghadap ke arah Kaabah. Okey, tetapi Nabi pada ketika itu solat haitsu kana wajhuh. Okey, Nabi SAW ikut binatang tunggangan Nabi ke mana arah dia menuju. Okey, dia menuju ke arah Madinah, maka Nabi solat menghadap ke arah Madinah. Okey, walau bagaimanapun kita tengok dekat sini dalam riwayat ini ada menyebutkan ala rahilatihi, di atas binatang tunggangan baginda. Maksudnya Nabi hanya solat tidak menuju ke arah kiblat, tidak menghadap ke arah kiblat apabila Nabi solat di atas binatang tunggangan baginda. Sebab apa? Binatang tunggangan ni bukan kita boleh jaga dia. Kalau kita nak solat menghadap ke arah kiblat, sekali dia tengok ada benda, dia pergi kiri, dia pergi kanan. So macam mana setiap kali solat, kita nak solat ni, kita nak tumpu perhatian pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tiba-tiba kita kena pusing, kena tarik balik binatang tu. Ini cerita zaman Nabi kena betulkan unta, kena betulkan kuda. Okey. Okey. Tetapi zaman sekarang pun dia tak berubah banyak. Kalau kita naik kapal terbang contohnya, ataupun kita naik kereta contohnya. So macam mana kita nak ubah arah kereta? Katalah kita dalam highway contohnya dan tersekat dalam jam yang menyebabkan kita terpaksa solat di dalam kenderaan, ataupun kita kena solat dalam kenderaan. Lagi saya cerita bentuk solat macam mana yang boleh solat atas kenderaan. Okey. So solat yang menyebabkan kita kena solat di atas kenderaan. So macam mana kita nak buat, katalah dekat highway plus dengan beratur berjam-jam, tiba-tiba kita nak kena pusingkan kereta semata-mata nak kena solat menghadap ke arah kiblat. Okey, berhenti kereta kat tepi, bukan setakat berhenti ataupun lalu pelan-pelan sambil kita menyengit sikit kereta. Tak ke ajaib benda tu. Okey, dalam kapal terbang lagilah macam mana kita nak. Kalau kapal terbang yang ada tempat solat yang kita boleh pusing, kita boleh menghadap ke arah kiblat, maka tak ada masalah. Tapi dalam kapal terbang pun kita sukar untuk tentukan arah kiblat. Melainkan kapal terbang tu memang dia dah ada kompos arah kiblat. Okey. Kalau tak, kita pun tak tahu arah kiblat mana dekat dalam kapal terbang ni. Okey. So dia jadi satu isu. Okey. Lalu ayat ini walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kata Ibnu Umar, ayat ini diturunkan ketika Nabi solat di atas rahilah, binatang tunggangan. Okey. Lalu ada sebahagian orang yang mengatakan bahawa keadaan ini hanya dikhususkan kepada orang yang solat di atas binatang tunggangan. Okey, dan kalau kita tengok dalam hadis-hadis dalam Al-Bukhari, dalam Muslim, maka kita dapati bahawa Nabi SAW hanya solat sunat sahaja di atas binatang tunggangan. Maksudnya solat di atas kenderaan ini hanya dibenarkan solat-solat yang fardu. Okey, solat-solat yang sunat. Adapun solat fardu, maka kita kena berhenti dan solat dekat tempat yang kita boleh pastikan arah kiblat dia.
Okey. Tetapi solat-solat sunat maka dibenarkan untuk solat di atas kenderaan. Melainkan kalau kenderaan kita tu memang sukar untuk berhenti. Kapal terbang, dia nak berhenti macam mana dekat atas udara, dekat atas langit. Takkan nak berhenti sekejap-sekejap. Okey, kita berhenti sekejap. Perjalanan daripada Makkah, daripada KL, Kuala Lumpur menuju ke Makkah, ke Madinah Al-Munawwarah. Okey, maka lepas 4 jam masuk waktu solat, kita berhenti kejap di Sri Lanka. Okey, kemudian sambung lagi perjalanan, berhenti sekejap dekat Emirates untuk berhenti solat. So tak ada. So kapal terbang dia akan jalan terus daripada Kuala Lumpur menuju ke Arab Saudi. Okey. Menuju ke Arab Saudi. Okey. So bila perjalanan yang straight tu menyebabkan kita tak boleh berhenti macam kita nak solat. Okey. So kita mengalami kesukaran. Okey, kita mengalami kesukaran untuk menentukan arah kiblat. So dan apabila kita mengalami kesukaran untuk menentukan arah kiblat, maka Allah Taala turunkan ayat ni. Antara bentuk kesukaran kita untuk tahu arah kiblat bila kita masuk dalam hutan contohnya. Kita masuk dalam hutan lalu kita nak solat tetapi kita tak tahu mana arah kiblat ni. Maka kita pun solat ataupun kita dikurung contohnya, kita ditahan dalam penjara ataupun dekat kawasan yang mana orang tak tahu kiblat dekat mana. Tapi kita nak solat, maka kita boleh ke arah mana sekalipun, tidak ada masalah. Syaratnya adalah kesukaran pada kita untuk menentukan arah kiblat. Bahkan Nabi SAW solat di atas rahilah. Solat yang Nabi solat adalah kalau dalam Al-Bukhari, maka Ibnu Umar menyatakan bahawa solat Nabi di atas rahilah adalah solat witir. Nabi solat witir di atas rahilah, binatang tunggangan baginda. So ini adalah bentuk keempat dalam penurunan Al-Quran, iaitu penurunan yang bertujuan untuk menghilangkan keraguan. Daf'us syubhat wal ittirabat. Keraguan-keraguan yang datang daripada ayat-ayat yang kita baca. Bila kita baca ada keraguan, maka dekat situ datang asbabun nuzul untuk menerangkan, menghilangkan keraguan yang kita ada. Okey, baik. So ini adalah 4 bentuk asbabun nuzul. 4 bentuk asbabun nuzul. Okey, baik. Seterusnya kita pergi pada tajuk yang berikutnya, iaitu kepentingan mengetahui asbabun nuzul. Apa kepentingan mengetahui asbabun nuzul? Okey. So ada orang bila dia kata, buat apa nak belajar asbabun nuzul? Kita nak belajar tafsir Al-Quran, dapat tafsir Al-Quran jadilah. Okey. Tapi macam mana kita nak tafsir ayat macam ayat 115 surah Al-Baqarah kalau kita tak tahu sebab turun dia? Okey, macam mana kita nak tafsir ayat contoh, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Okey, kalau ayat tu secara zahirnya dia kata la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada kemudaratan kepada kamu sekiranya kamu dapat hidayah tetapi orang lain sesat. So kalau kamu dapat hidayah, orang lain sesat, maka tak ada masalah untuk kamu. So macam mana kita nak faham ayat tu? Okey, ataupun kita nak faham ayat ayat apa lagi? Ayat tentang uhilla lakum walaysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Okey, kita tak boleh masuk rumah daripada pintu belakang. Kita pun kata awal tak boleh masuk rumah daripada pintu belakang. Kan jadi isu kan. So nak masuk rumah, setiap kali masuk rumah kena masuk ikut pintu depan, tak boleh masuk ikut pintu belakang. Rumah yang ada satu pintu je tak ada masalah lah. Okey, macam rumah-rumah yang kondo ke apartmen ke, kan satu pintu je kan, pintu belakang tak ada. Yang tu tak ada masalah. Tapi rumah-rumah teres, rumah-rumah biasa kan ada pintu depan, pintu belakang. So tak boleh masuk ikut pintu belakang. So dia jadi satu isu yang memerlukan kepada kita untuk menerangkan dia. So kita tak boleh nak terangkan melainkan dengan asbabun nuzul. Baik, sudah tentu ada kepentingan untuk mengetahui asbabun nuzul. Tolong ambil air sikit. Okey, baik. Kepentingan yang pertama, asbabun nuzul ni dia menerangkan, menjelaskan makna ayat. Ni yang antara yang kita sebut tadi, menjelaskan makna ayat. Contoh, saya bagi contoh dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Okey, ayat nombor berapa saya pun tak ingat. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Ayat kalau ada mushaf sekejap, saya tengok dalam mushaf. Surah At-Taubah pada muka surat
surah At-Taubah. Oh, insya-Allah tepat. Taubah. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Okey, muka surat 194. Bukan, 193. 193 ayat 37. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. An-nasi, apa dia an-nasi? An-nasi huwa ta'khir. Nasi ni maksudnya mengakhirkan. Okey, mengakhirkan. So kita pun kata innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Kalau kita pegang ayat tu, sesungguhnya mengakhirkan itu adalah ziyadah, penambahan kepada kekufuran. Kita pun kata, "Uish, mengakhirkan apa ni?" Mengakhirkan solat ke, mengakhirkan kahwin ke, mengakhirkan apa? Yang dinamakan ziyadatun fil kufr adalah ziyadah kepada kekufuran. So kita pun tak faham ayat ni. Susah nak faham ayat ni. Tetapi apabila kita tengok kepada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ni, maka jelas terus pada kita. Apa sebab turunnya? Orang-orang kafir, pada zaman Nabi SAW, maka mereka ni ada satu budaya. Budaya mereka ialah mereka suka ubah bulan. Bulan, bukan bulan yang mengambang tu. Mereka suka ubah nama bulan. Bulan kan ada Muharram, Safar, Ar-Rabi' al-Awwal, Ar-Rabi' al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sekarang kita dalam bulan Zulqa'dah, hujung Zulqa'dah. So bila dalam bulan-bulan ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah Taala kata ya betul ada 12 bulan dalam setahun. Dalam kiraan Allah Subhanahu Wa Taala ada 12 bulan. Habis 12 bulan ni masuk kitaran baru. So daripada 12 bulan ni yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ni ada 4 bulan dipanggil bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram iaitu Jumadal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar alladhi huwa baina Sya'ban wa Jumada al-Thaniyah. So ada 4 bulan yang dinamakan sebagai bulan-bulan haram. So 4 bulan ni tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan. So apa yang diharamkan dalam ni? Orang Arab sendiri mereka mengharamkan untuk berperang. Mereka mengharamkan diri mereka untuk berperang dalam dalam bulan-bulan ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan pada diri kita untuk buat dosa dan maksiat. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah Taala. Jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan haram ni, kerana dosa pada bulan-bulan haram ni lebih besar daripada bulan-bulan lain. Bulan lain pun bukan erti kata bila kita kata bulan haram ni tak boleh buat dosa dan maksiat, bulan lain boleh buat. Tak. Tapi dosa yang kita dapat apabila kita lakukan maksiat dan kemungkaran pada bulan-bulan haram ni lebih besar daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan pada bulan-bulan biasa. Lalu orang-orang Arab ni budaya dia adalah mereka akan bila nak berperang, katalah mereka ni dalam bulan Muharram contoh. Dalam bulan Muharram iaitu salah satu daripada bulan haram, bila mereka bergaduh, orang Arab ni gaduh je nak perang. Lalu bila nak perang je mereka teringat, ini bulan Muharram, mana boleh perang? Haram untuk perang dalam bulan Muharram. Ini orang Arab walaupun jahat macam mana sekalipun, mereka menghormati bulan haram. Tetapi apa mereka buat? Mereka kata, kita nak perang juga bulan ni. So kita tukar. Bulan ni jadi bulan Safar. Bulan depan bulan Muharram. Nampak dia orang ubah. Daripada bulan asalnya kita duduk dalam bulan Muharram sekarang ni, kita tukar. Nama bulan ni bulan Safar. Esok tu bulan depan bulan Muharram. Maksudnya bulan Muharram dilewatkan. Mereka melewatkan Muharram dan mempercepatkan Safar. Ikut sesuka hati mereka je. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bila tahu perbuatan mereka ni, maka Allah Taala kata innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Mereka ubah waktu bulan ni semata-mata kerana nak layan nafsu mereka nak berperang, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata ini adalah ziyadatun fil kufr. Dahlah kafir tambah lagi kepada kekufuran. Hatta dalam sebahagian riwayat menceritakan bagaimana mereka mentakhirkan haji. Masuk musim haji, bulan Zulhijjah, masuk musim haji, tak pergi haji.
tak nak pergi haji. Waktu tu mungkin kerana waktu tu buah-buahan tengah masak ranum ke, waktu tu tengah jaga binatang ke. So mereka tak nak pergi buat haji. Apa mereka buat? Mereka tangguhkan. Muharram datang dulu, Zulhijjah kemudian. Wah, nampak? Okey, ataupun mereka bawa bulan Zulhijjah tu pada musim sejuk. Okey, dan Muharram tu dilewatkan pada musim panas. Okey, so itu perangai orang-orang Arab. Mereka tukar nama bulan tu ikut suka hati mereka. Okey, menyebabkan Allah Taala kata ini, dan mereka tukar tu bukan dahlah tukar tu tak logik. Okey, dan tukar tu pula adalah kerana nak layan nafsu mereka yang malas nak beribadah, nafsu mereka yang nak pergi berperang. Maka Allah Taala kata ini adalah ziyadatun fil kufr. So bila kita dengar makna ayat ni, jelas tak makna innaman nasi, sesungguhnya melewatkan itu adalah ziyadah fil kufr, adalah satu penambahan kepada kekufuran. Okey. Baik. Okey, baik. Itu yang pertama. Kepentingan yang pertama iaitu untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, antara kepentingan kedua mengetahui asbab an-nuzul adalah untuk mengetahui hikmah-hikmah di sebalik pensyariatan sesuatu hukum. So bila kita pergi dan kita tengok sebab kita tengok ada hukum-hukum tertentu, perintah-perintah tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang, larangan-larangan tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang, kita pun kadang-kadang tertanya-tanya, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Contohnya, okey, contohnya benda apa yang tak boleh? Kita pergi pada surah Al-Ahzab contohnya. Okey, surah Al-Ahzab. Pada permulaan surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala bawa satu perintah, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Sebelum tu Allah Taala dah bagi tahu, la taj'alu ad'iyaakum abnaakum. Jangan jadikan anak-anak angkat kalian seperti anak-anak kandung kalian. Jangan samakan taraf mereka. Anak-anak angkat tetap anak-anak angkat, anak-anak kandung tetap anak-anak kandung. Okey. Itu satu larangan. Tetapi ada satu perintah Allah Ta'ala, ud'uhum liabaihim. Binkan anak-anak angkat kamu ni kepada bapa-bapa asal mereka. Okey, binkan kepada bapa-bapa asal mereka. Itu perintah daripada Allah Ta'ala. Lalu mesti kita tertanya-tanya, apa masalah nak binkan seorang anak tu? Katalah anak tu daripada kecil kita ambil. Kita bela dia daripada kecil. Okey, lalu daripada kecil kita jaga dia, kenapa tak boleh untuk kita binkan dia dengan kita? Okey, nama kita Ahmad contohnya. Lalu anak ni daripada asalnya bin Ismail tukar jadi bin Ahmad. Okey. So kita pun bila Allah Taala kata ud'uhum liabaihim, mesti binkan dengan bapa dia. Melainkan kalau tidak diketahui bapa dia siapa, maka barulah bin Abdullah ataupun bin suami kepada mak dia contohnya. Okey. So asalnya adalah bin kan kepada bapa dia. Okey. Tetapi apabila kita tengok kepada sebab turun ayat ini, maka kita tahu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, okey, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan dibinkan dengan bapa selain bapa kandung dia. Okay, cerita dia adalah kerana dia ada dua cerita. Satu cerita kerana orang dok panggil anak angkat Nabi Zaid bin Harithah sebagai Zaid bin Muhammad. Okey, Zaid bin Muhammad. Lalu Al-Harithah ni, Zaid bin Al-Harithah, bapa dia masih ada. Bila orang dok panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, maka bagaimana perasaan ayah dia? Itu satu. Okey, tetapi ada sebab yang lebih penting, iaitu ada seorang sahabat Nabi nama dia Abu Hudzaifah. Dan dia ada hamba dia, maula dia, orang yang dia bebaskan. Okey. Yang nama dia Salim. Salim maula Abi Hudzaifah ni terkenal sangat ni. Salim maula Abi Hudzaifah memang orang yang antara orang yang sangat terkenal. Okey, boleh baca cerita dia. Ada benda ajaib yang berlaku pada Salim maula Abi Hudzaifah ni. Okey, so Salim maula Abi Hudzaifah punya sayang pada Salim ni, maka dia binkan Salim ni dengan nama dia, Salim bin Abi Hudzaifah. Okey, so bila binkan pada dia, tujuan dia binkan Salim ni dengan bin nama dia adalah kerana nak Salim ni dapat waris harta dia. Dia punya sayang pada Salim ni, dia nak Salim ni mewarisi harta dia. Okey, lalu sedangkan Abu Hudzaifah ni ada dia punya waris-waris dia. Okey, tetapi dia tambah waris dia seorang lagi yang nama dia Salim, dan dibinkan dengan Abi Hudzaifah semata-mata kerana nak dapat harta warisan. Maka Allah Taala kata ud'uhum liabaihim. Binkan dengan bapa-bapa dia. Kamu tak boleh.
tak boleh binkan pada kamu kerana nakkan mereka dapat. Okey, kerana nakkan tak boleh binkan kepada kamu semata-mata kerana kamu nak sampaikan harta warisan kepada mereka. So itu hikmah di sebalik kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak benarkan dibinkan seorang anak angkat tu kepada bapa angkat dia. Okey. Okey, itu yang kedua, iaitu untuk mengetahui hikmah di sebalik pensyariatan. Sebab yang ketiga, kepentingan yang ketiga untuk mengetahui asbabun nuzul adalah kita mengetahui latar belakang di mana sesuatu ayat diturunkan. Okey. Antaranya tadi contoh bila kita tengok tadi sebab turunnya surah Al-Mutaffifin. So bila kita tengok surah Al-Mutaffifin, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, apabila Nabi sampai ke Madinah. So apa yang kita dapat daripada situ? Kita dapat tahu bahawa surah ini adalah surah Madaniyah yang turun selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan surah ini juga adalah surah yang pertama turun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Sebab lamma qadiman Nabi, apabila Nabi tiba di Madinah. Qadima maksudnya baru sampai dekat Madinah Al-Munawwarah. Nampak? Daripada asbabun nuzul kita boleh tahu, oh ini turun selepas hijrah dan ini turun dekat Madinah. Dan diturun sebab apa? Situasi dia kenapa? So kita tahu benda-benda ni semua adalah dengan cara kita membaca asbabun nuzul. So kadang-kadang kita tak pelik bila kita jumpa orang yang kata, okey, ayat ni turun waktu siang, ayat ni turun waktu malam, ayat ni turun ketika Nabi sakit, ayat ni turun ketika Nabi sedang marah, Nabi tengah perang. So orang jadi tahu macam mana berdasarkan kepada asbabun nuzul. Okey, dan pentingnya tahu asbabun nuzul, kita boleh mencipta kronologi. Bila kita nak bina satu peristiwa sejarah, maka kita perlukan kronologi. Maka asbabun nuzul dia boleh menceritakan ayat ni bersambung ayat ni turun lepas ayat ni, surah ni lepas surah ni. Sebab apa? Sebab asbabun nuzul turunnya. Okey, so bila orang tanya pada kita, katalah ada ayat yang dia ada satu bab dalam ulum Quran ni yang nama dia nasakh. Okey, nasakh, dia menasahkan. Okey, antara sebab yang kita boleh tahu ayat mana yang nasikh, ayat mana yang mansukh, ayat mana yang kekal dan ayat mana yang dihapuskan, yang dah tak ada. Okey, daripada asbabun nuzul kita boleh tahu. So kalau kita kata surah Ad-Duha contohnya dengan surah Al-Mutaffifin. Okey, mana yang datang dulu? Surah Ad-Duha Makkiyah, surah Al-Mutaffifin Madaniyah. Okey, maka kita tahu bahawa surah Ad-Duha datang dulu sebelum Al-Mutaffifin. Maka ayat-ayat dalam surah Ad-Duha tidak boleh menasahkan ayat-ayat surah Al-Mutaffifin. Tetapi lawannya, ayat surah Al-Mutaffifin boleh menasahkan apa yang pada surah Ad-Duha. Sebab apa? Surah Al-Mutaffifin turun lewat. Okey, surah yang turun lewat, maka hukum yang kemudian ni dia boleh menasahkan hukum yang terdahulu. Okay. Dulu kita ada satu hukum, maka berlaku pindaan hukuman, maka keluar hukum baru. So nak tahu yang mana hukum baru, yang mana hukum lama, asbabun nuzul boleh menceritakannya. Okay, baik, Masya Allah. Kemudian antara kepentingan mengetahui asbabun nuzul adalah untuk menghilangkan keraguan-keraguan yang biasanya memperlihatkan adanya pertentangan-pertentangan di antara ayat-ayat ataupun nas-nas wahyu. Okey, macam tadilah kita tengok pada walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Okey, apabila bagi Allah Subhanahu wa taala tu ada al-masyriq wal maghrib. Bila tanya fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, ke mana kamu berpaling pun kamu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang faham yang faham secara literal, maka dia akan kata, oh tak ada masalah kalau tak menghadap kiblat. Tapi bagi orang yang membaca asbabun nuzul, maka dia tahu bahawa ini untuk keadaan yang spesifik. Okay. Dan kita akan tengok nanti macam mana ayat yang turun tentang waqtul buyut min abwabiha. Okay. Macam mana ayat yang tak boleh masuk rumah daripada pintu belakang. Macam mana ayat apa lagi? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan marwah itu min sya'airillah, adalah antara tanda-tanda syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena turun ayat tu? Maka kita akan tengok nanti satu persatu insya-Allah.
Baik, untuk kita habiskan perkongsian kita pada hari ini, kita pergi pada perkembangan ilmu asbab an-nuzul. Okey. Ilmu asbab an-nuzul, maka kita pernah menyebutkan bahawa permulaan ilmu asbab an-nuzul adalah berkenaan riwayat-riwayat. Okey, maksudnya sebab nuzul ni dia tak diceritakan sebagai satu ilmu, tetapi setiap kali orang nak cerita tentang penurunan ayat ataupun tentang ayat tertentu, maka dia akan ceritakan tentang riwayat-riwayat. Okey, asalnya riwayat ni adalah benda yang dinakalkanlah daripada satu orang kepada satu orang yang lain, namun dia jadi satu ilmu. Riwayat ni asalnya macam contohlah, kalau kita kata pada jiran kita, okey, esok hari sekian, jiran kita sampaikan ke orang lain. Ya, macam tu juga riwayat. Riwayat ni benda datang daripada Nabi cerita pada para sahabat. Sahabat pun cerita pada sahabat yang lain, pada orang yang tak sempat dengar pada Nabi SAW. Itu asalnya riwayat, dan tidak ada pembukuan pun pada riwayat-riwayat ni, sebab dia ada pertuturan. Okey, tetapi apabila sampai satu zaman orang mula cerita benda-benda yang meragukan. Okey, hatta kalau kita pun kan dia ada satu permainan kan, satu game yang mana orang yang pertama sebut pada orang yang kedua, orang kedua sebut pada orang ketiga, ketiga keempat. So apa jadi? Sampai ke orang yang ke-11, berita tu dah berubah dah. Okey, dah berubah dah. Tu zaman Abdullah bin Mubarak, zaman Muhammad bin Sirin. Okey, mereka kata sammu lana rijalakum al-isnadu minad din. Mesti ada jalan periwayatan. So ilmu riwayat, berkembang ilmu periwayatan, maka antara benda yang ditekankan dalam ilmu periwayatan adalah asbabun nuzul. Kenapa? Nanti kita akan tengok kenapa dalam periwayatan ni orang tekankan tentang asbabun nuzul. Lalu apabila berkembang ilmu riwayat, okey, riwayat ni maksudnya 100,000 benda yang datang daripada Nabi, 600,000 benda yang datang pada Nabi dihimpunkan dalam satu buku, Al-Jami'us Sahih Al-Musnad, buku Al-Imam Al-Bukhari kan. Al-Jami' dia kumpulkan, buku Imam At-Tirmizi dia kumpulkan, Sahih Muslim dia kumpulkan, Sunan dia kumpulkan. Okey, kalau Musnad ni dia kumpulkan ikut, biasanya kalau buku-buku yang Musnad, macam contoh Musnad Imam Ahmad, dia kumpulkan ikut nama perawi-perawi. Dan kalau kita baca Sunan ni biasanya dia kumpulkan ikut abwab fiqh. Okey, ikut hukum-hukum fiqh, bab-bab dalam fiqh. Tu Sunan, berbeza dengan Musnad, susun ikut orang. Okey, so bila buku-buku riwayat ni banyak, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik, apa lagi? Buku-buku yang berkaitan dengan riwayat Abd bin Humaid, Musnad Abd bin Humaid. So bila banyak buku riwayat-riwayat ni, maka bila orang selak balik riwayat-riwayat ni, maka orang dapati bahawa riwayat-riwayat ni sebenarnya kita boleh pecahkan kepada beberapa bahagian. Sebab tu orang-orang zaman dulu, mula zaman sahabat ni alim mausu'i, ensiklopedia, semua ada akidah dalam kepala mereka, fiqh dalam kepala mereka. Sebab apa? Sebab semua dapat dengan riwayat. Semua datang dengan riwayat. Okay, so bila sahabat-sahabat ni kita kata ensiklopedia. Okay, kemudian sampai kepada orang yang menuntut ilmu daripada sahabat pun sama juga keadaan mereka. Kita tak kata dia, ni alim dalam tafsir, ini alim dalam fiqh, sebab mereka belajar semua riwayat. Okay, tetapi sampai satu masa bila orang mula pecahkan riwayat-riwayat ni, orang pecahkan riwayat-riwayat ni kepada, ini bab akidah. Okay, so ada ilmu nama dia ilmu akidah. So ini hadis. Ini bab nasihat menasihati, bab hukum-hukum sikit, ni hadis. Kemudian ada bab fiqh. Ni bab fiqh ni. Okey, so kita cerita tentang bab fiqh. Okey, dan ini tafsir. Ini ulum Quran. Okey, so orang mula bercerita tentang tafsir dan orang mula bercerita tentang ulum Al-Quran. So riwayat-riwayat ni mula dipisahkan mengikut nama-nama tajuk yang ada. Okay, maka keluarlah ulama fuqaha. Daripada dulu mana ada fuqaha? Semua yang alim mufassir adalah faqih dan adalah muhaddis. Semua sekali package. Itu asalnya. Tapi bila riwayat ni mula dipecahkan, maka keluarlah gelaran-gelaran seperti hadza mufassirun, okey, hadza muhaddithun, okey, hadza faqihun. Keluarlah nama, ini faqih, ini mufassir, ahli tafsir, ini ahli hadis. Okey, semua
keluarlah nama tersebut. Kalau tak, semua yang digelar ahli hadis, mereka adalah ahli fiqh, mereka adalah ahli akidah. Semua sekali package dalam tu. Okay, lalu antara ilmu yang terkeluar apabila dipecahkan riwayat ini adalah ilmu tafsir. Okay. So dalam tafsir ni maka masuklah macam-macam ilmu yang ada dalam tafsir ni. Masuklah penafsiran Al-Quran, Nabi punya tafsiran terhadap Al-Quran, sahabat punya tafsiran terhadap Al-Quran, masuk ilmu asbabun nuzul, masuk nasikh wal mansukh, masuk apa lagi? Fadailul Quran, semua masuk dalam tafsir. Maksudnya dalam satu riwayat yang besar yang nama dia tafsir ni, segala benda dipolok dalam tu, dimasukkan semua dalam tu. Okay. Lalu bila tengok banyak sangat dalam tafsir ni, orang bila nak belajar tafsir, contohnya macam saya, nak masuk dalam kelas tafsir. Okay, pada zaman-zaman terawal dulu, nak masuk kelas tafsir, banyaknya. Okay. So ini antara masalah apabila zaman makin jauh daripada Nabi SAW. Okay, zaman makin jauh daripada Nabi SAW. Okay, di mana orang-orang yang terawal, contoh, bila kita buka universiti contohnya, kita buka satu akademi contohnya, akademi tadabbur contohnya. Pada permulaan, maka semua akan pakai buku. Pakai buku. Sebab apa? Kita nak nilai itu ada. Maka kita buka buku-buku tertentu. Okay, buku ni. Okay, kita pakai buku ni. Okay. Apabila makin bertambah pelajar. Okay, bila makin bertambah pelajar dan keadaan, kalau kata permulaan kelas mungkin 20 orang masuk. 20 orang mungkin kita boleh bahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat yang kurang faham, yang faham dan yang sangat faham. Itu kita boleh bagikan kepada 3. Tapi bila orang makin banyak, 100 orang, maka daripada 3 tadi kita boleh pecahkan kepada bilangan yang lagi banyak. Daripada 3 jadi 7 peringkat orang pula yang kita kena bagi tumpuan. Okey, so macam tu juga ilmu tafsir. Ada orang bila masuk dalam tafsir, dia terror buat riwayat. Okey, dia terror buat riwayat, tapi ada bila sampai dekat tempat untuk bagi idea dia tak boleh, tepu. Ada orang hebat bagi idea, bagi pandangan, bagi keluarkan hukum, tapi dia lemah dalam bab riwayat. Ada orang dia tahu tafsir, tapi tafsir dia salah. Sebab apa? Dia tak tahu asbabun nuzul. Okay, so banyak sangat ilmu yang dikumpulkan dalam tafsir. Dan kalau kita tengok dalam kelas pun, daripada 20 orang kepada 100 orang, masa asal 20 tu kita pakai kitab tafsir. Kita ambil satu buku, kita kata, okay, kita pakai kitab ni untuk belajar tafsir. Okay, tapi kemudian bila dah 100 orang mula mengadu. Ustaz, buku tafsir ni susah Ustaz nak baca. Payah nak baca buku tafsir ni Ustaz. Buat sesuatu Ustaz. Maka berlakulah ikhtisar. Mukhtasar. Kan, mukhtasarat. Kalau kita tengok pun, macam contoh dalam kitab hadis kan. Kitab hadis ada buku Al-Kamal. Hafiz Al-Mizzi kan. Dia tulis buku Al-Kamal. Kemudian dia ada Tahzibul Kamal. Nampak besar sangat kitab Kamal ni. Ringkaskan jadi Tahzibul Kamal. Dahlah Tahzibul Kamal ringkas, diringkaskan lagi jadi Tahzibut Tahzib. Ibnu Hajar diringkaskan jadi Tahzibut Tahzib. Okey, dan daripada Tahzibut Tahzib nampak besar lagi, ringkas lagi jadi Taqribut Tahzib. Sampai buku yang sampai kat kita sekarang 1 jilid je, Taqrib At-Tahzib. Nampak dia punya bila zaman makin berkembang, orang Islam makin banyak masuk, orang dah malas nak baca buku-buku besar. Orang tak baca dah buku Ibnu Jarir At-Tabari. Orang nak ringkasan, maka kita bagi tahu ringkasnya ada pada Ibnu Katsir. Orang buka Ibnu Katsir. Pun orang kata, banyak sangat Ibnu Katsir, pergi kat mukhtasar Ibnu Katsir. Berapa banyak mukhtasarat yang ditulis tentang Ibnu Katsir. Okay. So orang jadi makin suka kepada ikhtisar. Bila orang pergi pada ilmu tafsir yang dalam dia ada pelbagai riwayat ada dalam tu, orang jadi banyaknya macam mana nak belajar ni. Maka kerana tu ilmu dalam tafsir dipisah-pisahkan. Ada tafsir maudhu'i, ada tafsir tahlili, ada tafsir ijmali, dan kemudian ada satu cabang yang keluar daripada tafsir yang nama dia usulut tafsir, macam mana cara nak tafsirkan Al-Quran. Dan ada cabang yang keluar daripada tafsir yang nama dia ulum Al-Quran. Okay. So daripada riwayat tadi mungkin ada cabang yang masa kita sebut tentang qiraat, tentang usul tafsir. Okay. So riwayat pergi kepada tafsir, dan daripada tafsir yang banyak maka keluarlah satu ilmu yang nama dia ulumul Quran.
Dan daripada ulum Al-Quran dia pun banyak dalam tu. Ada fadailul Quran, ada wujuhul mukhatabat, ada nasikh wal mansukh, ada asbabun nuzul, ada apa lagi? Ada apa lagi yang berkaitan dengan Al-Quran? Kitabatul Quran, rasmul mushaf, dhabtul mushaf, semua ada dalam ulum Al-Quran. So bila banyak sangat benda dalam ulum Al-Quran, maka mulalah dipisahkan satu-satu ilmu tu. Ada ilmu asbabun nuzul, ada tapi permulaan dia ini perjalanannya. Daripada riwayat yang dikumpulkan beratus-ratus ribu daripada riwayat beratus-ratus ribu ratus-ratus ribu riwayat yang ada, maka dikeluarkan tafsir. Okey, dan daripada tafsir ini maka keluarlah ulum Al-Quran. Okey, maka dan sampailah pada kita satu cabang daripada ulum Al-Quran, iaitu asbabun nuzul yang kita sedang ceritakan sekarang. Jadi insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan tengok tokoh-tokoh dalam asbabun nuzul dan apa sumbangan mereka. Okey, kita akan tengok tokoh-tokoh ni dan kemudian kita akan pergi pada kaedah-kaedah bagaimana caranya untuk kita mendapatkan asbabun nuzul daripada riwayat-riwayat. Dan selepas itu kita akan lalu satu persatu ayat-ayat Al-Quran bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga akhir surah An-Nas. Okey, jadi kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Malam pula. Pada petang ini insya-Allah, dan kita berharap pada sesi akan datang agar internet jadi lebih cantik, agar kita dapat kongsikan PowerPoint tu sebagai PowerPoint bukan sebagai PDF macam kita tengok pada hari ini. Dan insya-Allah benda yang saya kongsikan ni Akademi Tadabbur dah kongsikan. Rustia dah kongsikan, maka boleh download dan boleh tengok insya-Allah untuk faedah kita bersama insya-Allah. Okay, jadi insya-Allah sampai kita bertemu pada sesi yang akan datang, maka apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kelemahan diri saya sendiri, maka kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Jazakumullah khair.